Takbir. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dik, kenapa? Sorry ya. Semua tak sama tinggi. Rendah tinggi, rendah tinggi. Letak sini satu. Kembangkan je. Tak payah nak ejak-ejak tu. Makan masa. Kembangkan je. Letak sini sebelah. Okey. Kau tak nampak penuh sangat. Siang pula yang ni pun terhalang. Tak apa. Nanti kita ejak-ejak. Tak apa. Tak, kalau rendah lagi nanti makcik depan ni pun tak nampak. Satu lagi dia view dia tak cantik lah. Dia jadi mendongak. Nampak lubang hidung saya nanti daripada bawah. Hidung mancung kembang. Okey, adjust sikit. Sengit dek. Boleh nampak tiang tu sengit? Dia sebenarnya dah standby daripada awal kan. Sama ada rakam ke ataupun untuk live ke, just standby. Sebab asalnya saya minta tim standby untuk rakam sahaja. Sebab bila kita buat live, dan saya pasti akan sebut secara jelas. Saya akan sebut secara jelas berkaitan dengan Gaza, Palestin. Sebab media sosial saya ni dah banyak kali dah kena ban, dah banyak kali kena warning, akan sampai masa akan dihilangkan. Macam tu lah. Sampai peringkat dia boleh hilangkan terus. Lepas tu semalam bila tim kata situasi medsos dah makin berat, dengan engagement dah makin teruk, asalnya saya minta rakam saja. Lepas tu tapi setelah saya datang pagi ni tengok dalam keadaan ramai wanita yang bersemangat. Kedua, saya sendiri biasalah bila kita nak bawa isu ni kembali, kita baca-baca, saya rasa macam rugilah kalau kita tidak buat secara live. Subhanallah. InsyaAllah semuanya dalam keadaan yang baik. Walaupun warning-warning dan sebagainya, InsyaAllah kita lebih pertolongan Allah itu lebih mengatasi segala-galanya. Okey, kita mula balik insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalam, salawat dan salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ke atas semulia-mulia Nabi dan juga semulia-mulia Rasul, Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, kecintaan kita, dan yang memberi syafaat untuk kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat sekaliannya. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Rabbi shrah li sadri. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, kuatkanlah jiwaku, teguhkanlah hatiku, permudahkanlah segala urusanku, bukakanlah belenggu yang mengikat lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah doa siapa? Nabi Musa alaihi salam.
apabila Allah perintahkan Nabi Musa menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Lalu Nabi Musa membaca doa ini, dan Nabi Musa buat permintaan dengan Allah supaya ditemani oleh saudaranya, adiknya, saudara kandungnya, adik lelakinya yang bernama Harun. Kerana Nabi Musa mengatakan bahawa Harun lebih petah berbicara, jadi Nabi Musa minta dengan Allah dua perkara, doa tadi dan ditemani. Jadi begitulah kita bila buat kerja dakwah. Kadang-kadang ibu-ibu nak buat dakwah pada anak-anak, pada cucu, perlu ada pertolongan. Kadang minta bincang dengan suami, bang, nanti saya tulis WhatsApp macam ni, awak backup saya ya. Contoh kan. Kadang tu dengan adik-beradik, kita pun cari backup juga. Kita ada nak sampaikan mesej penting dalam grup family. Bila kita seorang rasa tak kuat, kita pun mesej personal adik belakang, dek nanti backup lah sikit apa yang akak cakap dekat grup family tu. Contoh. Maksudnya usaha-usaha sebegitu kita boleh buat. Itu dicontohkan oleh Nabi Musa AS. Bila Allah perintahkan berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa juga minta pertolongan, ditemani oleh saudaranya iaitu Harun. Ayah saya nama Harun, Masya Allah, Asma binti Harun. Dan kebiasaannya nama-nama ni ada pengaruh, ada kesan kepada pemilik nama. Contoh, wallahu alam, adik-beradik saya 10 orang. Adik-beradik saya 10 orang. Ibu ayah kami beri nama, hampir semuanya adalah nama tokoh. Kakak saya yang sulung nama Najihah, maksudnya yang berjaya. Kalau dalam tokoh tak ada. Saya Asma. Anak nombor 3 Ibrahim, Nabi Ibrahim. Anak nombor 4 Aisyah. Nombor 5 lepas Aisyah Asia. Lepas tu nombor 6 Abdul Hadi. Okey, saya tak sebut nombor lah ya, saya sebut ni Abdul Hadi. Lepas tu Siti Khadijah, Siti Aminah, kemudian Muhammad Nasrullah, kemudian Nabilah. Okey. Jadi sebahagiannya kalau perasan nama Nabi dan juga nama tokoh. Nama tokoh yang ada di zaman Nabi. Anak kami 7 orang, semuanya nama-nama tokoh setakat inilah, dan memang 7 orang sahaja anak. Subhanallah. Sebab memang saya dah kena ikat, dah tak boleh mengandung dah. Memang rahim dah pecah. Dah 2 kali lekat uri. Yang kali ketiga rahim tu dah pecah sebab masa mengandung lagi memang uri tu dah keluar daripada rahim. Nak kata uri, uri lah. Ya memang dah rahim bocor daripada 5 bulan bersalin, begitulah. Dia panggil plasenta akreta, yang mana uri tu dah keluar daripada rahim. Okey, lepas tu akhirnya asalnya doktor nak buang rahim saya. Maksudnya kena buang lah, rahim dah pecah apa, tapi Alhamdulillah dapat diselamatkan. Tetapi tidak dibenarkan dan tak boleh lagi dah mengandung. Gitu. Sebab tu ada orang kata, Ustazah boleh lagi, muda lagi umur 40. Tapi itulah cerita, saya selit sikit. Cuma saya nak sebutkan, subhanallah, nama-nama yang kita berikan pada anak ataupun kepada cucu, eloklah kalau kita panggil nama tersebut dengan nama penuh. Kalau panjang sangat, pilihlah mana-mana rangkap nama tetapi maksud masih lengkap. Bukan kata tak boleh panggil Kak Ngah, Kak Long, adik, kakak, abang, boleh. Cuma ada kerugian sikit. Kalau cara ibu dan ayah saya bukanlah cara terbaik, saya kata cara ibu ayah tidak. Tetapi saya sebutkan begitulah cara Nabi sebenarnya. Bahkan Nabi mengambil berat sangat tentang nama. Sampai kalau ada nama sahabat yang maksud kurang baik, Nabi akan beri nama yang baru dan Nabi akan panggil dengan nama tersebut. Dan kadang-kadang Nabi berikan gelaran tertentu kepada para sahabat. Kerana setiap kali kita panggil nama, sebenarnya ia adalah satu doa dan ada keberkatan. Sebab itu yang saya belajar pada ibu ayah, dan ibu ayah pun pesan perkara yang sama kepada semua anak. Pilih nama anak dengan maksud yang terbaik. Kalau boleh nama tokoh. Itu yang nama anak-anak kami pun semua nama tokoh. Bermula daripada Atikah. Atikah tu ada 3 orang sahabat Nabi di zaman Nabi. Nama wanita bernama Atikah ada sejarah yang tertentu.
sejarah yang berbeza. Ada seorang nama Atikah, dia beri gelaran isteri para sahabat. Luqman, kemudian Maisarah, Imran, Safwan, Fatimah, Raihanah. Raihanah pun ada wanita di zaman Nabi. Cuma kita kadang tak tahu, tak baca sirah, kita sempit. Ada beberapa nama je yang berulang. Sebenarnya ada banyak lagi nama para sahabat di kalangan wanita. Kalau ibu ayah kami panggil nama anak-anak, semua nama penuh. Tak panggil nama separuh. Kami jadi adik-beradik panggil adik-beradik tu nama separuh. Padahal dah pendek dah. Nama saya Asma. Sampai anak saya yang kecil berkali tanya, nama Umi pendek macam tu je ke? Asma. Tak ada depan, tak ada belakang. Tak ada. Asma. Itu pun adik-beradik panggil saya Mak. Nama dah pendek, Asma. Kan? Asma panggil Mak. Tapi saya masih boleh terima bila adik-beradik panggil saya Mak. Sebab masih ada makna. Ma'un, iaitu air. Mak. Mak tu membawa masuk air. Air yang putih bersih. Jadi bagi saya, Alhamdulillah, maksud pun bagus. Jadi saya okey je adik-beradik saya panggil saya Mak. Kalau tak ada makna, saya minta diorang tukar. Sebab memahami didikan itu daripada kecil, memang mak ayah akan panggil nama anak akan penuh, takkan panggil hujung, takkan panggil depan, dan takkan panggil dengan panggilan-panggilan gelaran yang lain. Sebab ada doa pada setiap panggilan, lagi-lagi dipanggil oleh ibu dan ayah. Bukan saya kata salah. Kita orang Melayu kan kita panggil Kak Angah, Kak Long, adik, kakak, abang. Tidak ada salah. Cuma sekali-sekala kita boleh je panggil nama anak kita dengan nama penuh. Kalau dapat panggil penuh, lagi bagus. Sebab makna yang diberikan. Dan kita kena ingat di akhirat kelak kita akan dipanggil dengan nama yang biasa dipanggil di dunia. Bukan nama di IC tapi dipanggil nama lain. Tapi nama yang kita dipanggil di dunia. Subhanallah. Jadi bila nama tokoh, contoh saya nama Asma. Asma tokoh besar dalam sejarah. Dalam dakwah Nabi. Kakak kepada Sayyidatina Aisyah, isteri kepada Zubair bin Awam, ibu kepada Abdullah bin Zubair, anak kepada sahabat Nabi iaitu Abu Bakar, dan beliau juga sahabat Nabi. Asma binti Abu Bakar antara sahabat Nabi yang paling panjang umur, cecah 100 tahun. Dia punya daya ingatan kuat sampai akhir usia. Dia hidup dalam keadaan hujung usianya buta mata kerana banyaknya menangis kerana Allah. Beliau termasuk di kalangan wali Allah, di kalangan wanita di zaman Nabi SAW. Dan kisah keberanian Asma dan juga kepetahan dia berkata-kata sangat terkenal. Sebab itu Asma dikenali wanita yang selalu memberikan kata-kata semangat, kata-kata juang kepada pejuang-pejuang yang nak pergi berperang. Terutama kata-katanya yang sangat petah berkata-kata pada suami dan anak-anaknya. Dan beliau dirujuk sampai akhir usia daripada kalangan sahabat Nabi kerana keilmuannya. Kadang-kadang saya pun fikir perkara yang sama. Apabila ibu ayah memilih nama saya Asma dan selalu memanggil saya dengan Asma, mudah-mudahan walaupun 0,0000.1% sahaja saya dapat semangat juang Asma binti Abu Bakar. Beliau juga seorang peniaga wanita yang hebat. Beliau memiliki ada ladang, beliau sendiri yang mengusahakan ladang dan menjualnya di pasar. Dan kita tahu dalam peristiwa hijrah, Asma seorang yang sangat berani berhadapan dengan Abu Jahal sehingga dia ditampar, sehingga sekian-sekian membawa bekalan kepada Nabi dalam keadaan mengandung. Dan dialah wanita yang pertama yang melahirkan anak dan peristiwa hijrah yang lahirnya Abdullah bin Zubair. Banyak lagi lah kisahnya. Maksudnya bila diberikan nama, dia ada satu beban berat. Kita jadi rasa nak jaga nama baik tu. Daripada saya kecil sampai sekolah menengah, bila nak buat benda tak elok, selain daripada fikir nama baik ibu ayah, saya fikir nama baik Asma. Takkan nama Asma saya buat benda yang tak elok, saya buat benda buruk. Ada beban menjaga nama tokoh. Kemudian hari ini ramai ibu bapa, ibu-ibu yang jumpa saya, yang bawa anak perempuan baby ustazah, saya letak nama anak saya ni sebab ustazah, ada kaitan dengan ustazah. Saya kata tak, jangan sebab saya. Sebab saya ada banyak sangat kekurangan, dosa maksiat yang saya buat, saya tak layak. Tetapi niatkan supaya menjadi seperti Asma binti Abu Bakar. InsyaAllah anak ini akan menjadi pejuang. Jadi, wallahualam kenapa saya mulakan mukadimah seperti ini, ibu-ibu, muslimin muslimat. Kalau ibu-ibu ni, nenek-nenek memang dah tak bersalin dah. Tapi boleh sarankan kepada anak, kepada menantu cucu-cucu, kan nak beri nama cucu cicit tu, sarankan pertama berilah nama tokoh.
lepas tu ataupun nama yang bermaksud yang baik. Sebab hari ini ramai yang cenderung beri nama yang moden. Betul atau tidak? Nama yang cantik, nama moden, nama dengar hebat tanpa mengira maksud. Bahkan hari ini ramai yang mengambil kira maksud bukan dalam bahasa Arab. Rupanya nama tu macam pelik. Oh, ini daripada Latin, ini daripada sekian-sekian, dia ada maksud sekian-sekian, nama bunga. Wallahu alam. Sebab apa? Bila saya tengok nama-nama penduduk Palestin yang meninggal dunia, nama-nama kanak-kanak, nama-nama ibu ayah, memang nama-nama mereka ada nama-nama pejuang, nama-nama orang yang hebat, nama-nama yang mereka letakkan, niatkan bila anak tu diberi nama tokoh sekian-sekian, mereka bayangkan kebangkitan semula tokoh-tokoh yang hebat di zaman Nabi ini. Mereka bayangkan anak-anak ini kalau dapat sikit pun ketokohan pun dah alhamdulillah, syukur. Jadi kita perlu ada semangat seperti itu. Walaupun hanya nama, kita kata hanya nama, bab pendidikan belum lagi, itu berat, baru lahir hanya nama. Tapi itulah permulaan langkah yang sangat penting untuk meneruskan langkah-langkah seterusnya. Allahu Akbar. Subhanallah, muslimi muslimat dimati Allah sekalian. Sahabat-sahabat di FB lebih kurang ada 700 lebih, di TikTok ada 1008, di IG ada lebih kurang 200. Biasa di FB ni dia 2,000, 3,000. Biasa di TikTok 3,000, 4,000. Tetapi sebab saya dah lama tak live 2 minggu. Kedua, saya dah lama tak ceramah dalam 2 minggu juga. Bila lama tak ceramah rasa kaku sikit. Lama tak live pun rasa kaku sikit. Bila lama tak live dekat Facebook, kuliah pagi dah lama tak ada 2 minggu, engagement akan jatuh rendah dan ramai yang tak nampak live ni. Jadi saya mengharap sahabat-sahabat di FB, di TikTok dan di IG boleh share, boleh teruskan komen dan bagi emoji supaya live kita ni dapat dihadiri lebih ramai orang, insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-puan muslimin muslimat, nak ucap jutaan terima kasih setinggi-tingginya kepada pihak penganjur iaitu Masjid As-Salimin Kampung Kandang Melaka. Masjid As-Salimin Kampung Kandang Melaka. Sebenarnya hebahan ni saya rasa dibuat last minute juga ke dah lama? Dalam tempoh 1 minggu lebih kurang. Masya Allah. Okey, asalnya PA dia kosongkan sebab dia tengok jadual saya baru balik daripada umrah. Bila saya tengok jadual tu kosong masa dekat Madinah ke dekat Mekah, saya terus kata carilah mana-mana yang dah jemput lama, hubungi segera, terima. Sebab saya sebenarnya pagi saya sampai dekat airport pukul 5 pagi, tengah hari saya dah masuk pejabat dah. Walaupun kebingungan tu macam bengong macam kasar kan, tapi orang tengah ni bagi bengong. Dan bukanlah kasar, bengong lah pala, bengong lah orang ganu. Memang kebingungan sebab kita jet lag. Lepas tu cuaca Madinah sangat sejuk. Saya balik pada Madinah sampai 14 darjah Celsius, sejuk. Dah masuk musim sejuk kan. Bila balik Malaysia tengah panas, sekarang bukan tengah hujan. Memang jet lag apa semua. Tapi saya tahu amanah tanggungjawab begitu banyak. Memang kena banyak benda yang segera. Terus tengah hari. Asalnya saya nak masuk pagi, sampai pukul 5 pagi flight, sampai rumah pukul 7. Saya kata pukul 9 saya akan masuk pejabat, ready untuk meeting. Tapi memang tak boleh nak bangun, memang berpusing-pusing. Akhirnya akur juga. Pukul 1 siap-siap, pukul 2 lebih sampai di pejabat. Mesyuarat sampailah petang, sampailah ke malam, sampailah semalam, sampai petang, sampailah hari ini. Tapi malam tadi saya dah sakit, kepala agak berat, tidur makan ubat, dan on the way tadi pun makan ubat. Sebab itu minta maaf, mata saya ni pun macam kecil besar kan. Sambil menahan sakit kepala juga. Tetapi insya-Allah tetap bersemangat untuk menyampaikan. Sekarang mata pun makin kabur, dah makin tua kan. Nampak tua kan? Saya nak masuk 41 dah lah. Tapi bulan 9 tahun depan insya-Allah. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Masjid As-Salimin Kampung Kandang Melaka sebab sudi terima walaupun last minute seminggu sebelum ceramah. Ini menunjukkan pihak masjid sangat efisien. Kaum muslimat masjid sangat efisien, AJK masjid sangat efisien.
Sebab setengah masjid tak nak terima last minute. Sebab apa hebahan? Kedua, tarikh. Tarikh ni tarikh kritikal. Kemungkinan besar AJK Masjid pun fikir nak terima ke tidak. Sebab apa? Cuti. Ramai orang buat trip cuti keluarga, buat gathering lah, buat yelah berkumpul family lah. Kemungkinan besar tak ramai orang boleh hadir. Sebab itu tahniah kepada pihak penganjur. Sangat hebat, sangat berkesan hebahan. Kedua, tahniah kepada semua yang hadir. Saya pun terkejut yang hadir penuh masjid ni. Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Subhanallah. Terima kasih kepada Tuan Sidang Muhammad Said bin Kecut, yang berbahagia Cikgu Malik bin Haji Hussein, pengerusi Masjid As-Salimin, Ustaz Muhammad Zaki bin Karim, Imam Satu Masjid As-Salimin, Puan Hajah Rohayah binti Abdul Kadir, pengerusi Muslimah Rasyadah Masjid As-Salimin, pegawai syarak dan barisan ahli jawatankuasa Masjid As-Salimin. Seterusnya muslimin muslimat yang hadir ke masjid dan hadir secara live. Subhanallah, alhamdulillah. Kita akan mulakan dengan bacaan kunut nazilah. Kemudian nanti kita akan sudahi dengan bacaan doa wahdah, insya-Allah. Jadi sekarang kita sama-sama akan membacakan kunut nazilah, muslimin muslimat sama-sama. Kemudian kita akan sudahi dengan doa wahdah, insya-Allah. Okey, sedia semua ya? Sebab tajuk kita berkenaan dengan Gaza, berkenaan dengan Palestin, berkenaan dengan wanita-wanita Palestin. InsyaAllah saya akan ceritakan kisah-kisah yang berkait dengan perjuangan wanita-wanita Palestin. Semoga kita semua akan kuat. Kita akan mendapat inspirasi dan motivasi, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, saya baca, muslimat semua ikut dengan suara yang kuat ya, insya-Allah. Okey, tegakkan badan kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syaddid kalimatahum. Ya Allah, kami meletakkanmu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka, pecahkan pakatan mereka, dan leburkan pendirian mereka. Wazalzil aqdamahum wasallit alaihim kalban min kilabik. Ya Allah, musnahkan langkah mereka dan cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang Maha Memaksa, Ya Allah yang Maha Perkasa, Ya Allah yang Maha Membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab. Ya Allah yang menurunkan kitab, yang menggerakkan awan. Wa ya hazimal ahzab, yang menewaskan tentera Ahzab. Ihzimhum
ihzimhum, ihzimhum. Kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka, kalahkan mereka. Wansurna alaihim, dan berikan kemenangan ke atas kami. Takbir, takbir, takbir. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, yang hadir di mana saja anda berada, dan terutamanya yang hadir di sini. Ketika awal-awal berlakunya Nakhbah yang kedua, iaitu malapetaka. Nakhbah ni maksudnya malapetaka. Nakhbah yang pertama disebut malapetaka besar yang berlaku di bumi Palestin ini pada tahun 1948. Sebelum itu dah banyak dah peristiwa yang sangat menyedihkan. Tetapi pengusiran besar-besaran yang berlaku pada tahun 1948 berlaku dalam bentuk yang besar-besaran, melibatkan lebih kurang 700 penduduk Palestin dihalau keluar serentak, melibatkan lebih daripada 500 buah bandar dimusnahkan, rumah-rumah dimusnahkan, dan melibatkan lebih daripada 1 juta Palestin berada dalam keadaan yang dhaif ataupun menjadi pelarian. Dan setelah itu berjuta-juta lagi tanpa henti diusir dan menjadi pelarian. Sama ada yang masih kekal berada di Baitul Maqdis, yang masih kekal berada di Jerusalem, ataupun yang berada di Gaza, ataupun yang berada di Syria, Turki dan lain-lain sebagai pelarian. Mereka menjadi pelarian bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun. Kalau kita kira daripada 1948, dah 75 tahun mereka menjadi pelarian. Yang turun-temurun anak cucu cicit yang mereka silih berganti tahun, daripada nenek kepada ibu ayah kepada cucu dah, mereka mendapat wasiat ataupun mendapat harta yang berupa kunci rumah dan juga geran rumah ataupun geran tanah. Ketika berlaku peristiwa Nakhbah 1948 tu, muslimat sekalian, apa maksud Nakhbah? Dalam bahasa Melayu, malapetaka besar. Ketika diberitahu bahawa mereka perlu mengosongkan rumah-rumah mereka, mereka diberikan amaran, mereka diberikan siren, mereka diberikan tempo untuk kosongkan rumah. Mereka mengemaskan rumah dengan sebaik mungkin. Mereka bawa beberapa barang sahaja yang mereka jangkakan mungkin untuk tinggalkan rumah seminggu 2 minggu. Dan mereka membawa kunci rumah dan geran rumah yang mereka menjangkakan setelah habis perang mereka akan balik ke rumah. Mereka tidak terfikir bahawa mereka akan keluar meninggalkan selama-lamanya. Mereka berdiri masa ada yang saya tengok satu filem yang menggambarkan peristiwa Nakhbah. Mereka hanya diberikan warning lebih kurang ada satu kampung, satu kawasan, satu bandar hanya 1 jam. Diberikan siren dan pengumuman, kamu diberi masa 1 jam untuk kosongkan rumah masing-masing. Ada setengah hari, ada beri warning lebih awal. Yang mereka bayangkan hanya peperangan yang sekejap, habis perang mereka akan pulang semula. Tetapi rupanya apa yang berlaku ketika itu adalah pembunuhan ataupun penghapusan etnik ataupun perampasan tanah air yang telah melanggar hak asasi manusia dan mana-mana undang di dunia ketika itu. Dan akhirnya mereka tidak kembali lagi selepas itu sehingga ke hari ini. Dan mereka dengan tanpa malu dan tanpa rasa bersalah sedikit pun, dan mereka bangga, mereka merampas rumah-rumah diubah suai dan mengaku dan membina dan membuat sendiri geran yang baru dan sebagainya. Geran-geran tanah itu diberikan secara sah dari sudut undang-undang di bawah pemerintahan Khalifah Turki Utsmaniyah yang beratus tahun dah. Yang ketika itu, ketika dulu-dulu kalau kita tengok sejarah, memang Sultan Abdul Hamid 1, 2 dan sebagainya, sultan-sultan yang menerajui ataupun yang memimpin Khalifah yang terakhir iaitu Utsmaniyah, kerajaan Utsmaniyah Khalifah ataupun kerajaan Islam yang terakhir, yang mana Jerusalem ataupun Palestin, Baitul Maqdis semua di bawah kekuasaan
Turki Uthmaniyah ataupun Khalifah Uthmaniyah. Itulah kalau kita tengok sejarah. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan bayangkan, cuba bayang rumah masing-masing sekarang. Yang kita dah hias cantik, yang kita dah renovate dapur, yang kita dah beli satu demi satu, sikit demi sedikit, sofa, perabot, baju-baju, pakaian, rumah yang dah kita hias indah, kawasan rumah yang kita dah ada pokok-pokok, tiba-tiba ditinggalkan begitu sahaja. Kemudian kita tak boleh nak kembali lagi. Dan gantinya adalah apa? Gantinya adalah pondok kecil yang perlu berkongsi dengan ramai orang. Pondok yang bila sejuk dalam keadaan beku, bila panas tidak ada aircon dan sebagainya. Bukan sehari dua, bukan sebulan dua, bukan setahun dua, sudah 70 tahun yang lebih. Apabila kita tengok peperangan yang berlaku 51 hari pada tahun 2014, ketika itu lebih kurang dalam 5,000 ataupun 15,000 lebih kurang rumah hancur musnah. Sehingga akhir-akhir tahun 20 pun lebih kurang 5,000 rumah yang hancur musnah di Gaza itu pun belum pulih lagi. Dan peperangan kali ini bukan 51 hari, sudah 2 bulan dah. Sampai hari ini masih lagi peperangan berlangsung. Sebab itu mereka katakan peperangan yang baru berlaku, yang sedang berlaku sekarang adalah Nakbah yang kedua, setelah Nakbah yang pertama 1948. Subhanallah, muslimat sekalian, peperangan kali ini kematian sudah pun melebihi 20,000 yang syuhada, yang syahid. Sebahagian besar ada di kalangan orang tua, wanita dan juga kanak-kanak. Mereka bukan menyasarkan tentera. Mereka memang menyasarkan orang awam. Mereka memang menyasarkan ibu-ibu supaya tidak lagi melahirkan anak Gaza. Mereka memang menyasarkan anak kecil supaya tidak membesar menjadi pejuang. Dan tentera kita, mujahidin kita, tidak pernah menyasarkan orang awam ataupun rumah orang awam. Sentiasa konsisten menyasarkan hanya kepada tentera sahaja. Hanya tentera sahaja. Tuan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, fakta yang terkini, subhanallah, peperangan sudah pun 77 hari. Ini tarikh 22 hari bulan 12. Ini bukan terkini. Terkini lah ni. Hari ni 23 kan. Pada tarikh 22 semalam, sudah 77 hari peperangan berlangsung. Melibatkan lebih 20,000 kematian. Lebih 55,000 cedera parah. 55,000 cedera parah. Penduduk di Melaka, lebih kurang berapa ribu ya penduduk Melaka? Berapa ribu rakyat Melaka? 3 juta. Cuba cek jap. Rakyat Melaka ada berapa juta lebih kurang? Dan berapa keluasan Melaka? Berapa keluasan Melaka? Lepas tu tolong cek segera dek, berapa keluasan Gaza dan berapa jumlah penduduk Gaza? Gaza antara Melaka dengan Perlis, mana lebih kecil? Perlis negeri paling kecil kan. Gaza lebih kecil daripada Perlis. Penduduk Perlis berapa orang? Penduduk Perlis lebih kurang dalam berapa ratus ribu lebih kurang. Penduduk Gaza 2 juta lebih. Sangat padat, sangat penuh, sangat padat. Rumah-rumah, penghuni, penduduk sangat padat. Lebih kecil daripada Perlis, penduduk 2 juta. Cuba tengok Perlis ada berapa penduduk? 200 ribu, 300 ribu. Saya rasa penduduk Perlis lebih kurang. Okey, penduduk Melaka 900. Rakyat Melaka lebih kurang 900 ribu lebih. Maksudnya tak sampai 1 juta. Keluasan Melaka berapa? 1.166 1,663 kilometer. Oh, besar tu. 1,663 kilometer, besar. 2 kilometer pun tak larat jalan ya. Gaza berapa keluasan? Dik, awak Google je. Jangan tanyalah, jangan tanya WhatsApp lah. Google. Berapa?
365 kilometer. Jauh tak beza dengan 1,600 kilometer? Penduduk Gaza 2 juta lebih. Berapa penduduk Gaza? 2 juta ke 3 juta? 2 juta lebih. Saya tak ingat berapa. Dengan kecil je, sangat kecil, 300 lebih kilometer saja, dengan penduduk yang sangat padat. Sebab itu setiap bom yang dijatuhkan di Gaza melibat kematian yang tinggi dan kecederaan yang dahsyat. Tuan-puan sekalian, bukan kecederaan, lebam, luka, tetapi kecederaan yang menyebabkan kecacatan yang total ataupun kecacatan yang kekal. Ramai anak-anak kecil, wanita-wanita, orang tua penduduk Gaza yang cedera, hilang kedua kaki, hilang separuh badan, hilang kedua tangan, buta mata, dan ramai yang pekat terus kerana kesan daripada kekuatan ataupun bunyi yang tidak mampu ditampung oleh telinga. Bunyi bom, bunyi gegaran yang sampai pecah gegendang. Ramai bayi, ramai kanak-kanak yang buta mata, yang pecah gegendang telinga, yang tuli, yang kehilangan kedua kaki, kehilangan kedua tangan, yang kehilangan terus keluarga dan sebagainya. Jika kita melihat kepada berita-berita terkini, 71% penduduk Gaza sekarang mengalami tahap kelaparan yang teruk. 98% penduduk Gaza mengalami kekurangan pengambilan makanan. 64% penduduk Gaza memakan rumput-rumput, buah-buahan, makanan mentah yang dah rosak, yang dah buruk, dan barang-barang yang sudah luput tarikhnya untuk alas perut. Purata penduduk Gaza hanya mendapat air beberapa liter, sangat sikit, termasuk air minum, mandi dan air bersih. Mereka hanya dapat 1.5 liter sahaja. Dan ramai sekarang wanita-wanita Gaza makan ubat tahan haid berterusan tanpa henti. Bukan untuk lewat haid seminggu 2 minggu, tapi makan untuk tidak datang haid. Kerana bila datang haid tak ada air untuk dibersihkan, dan tidak ada tualang wanita, tisu dan sebagainya untuk dibersihkan. Allahu Akbar. Dan keadaan yang sangat dahsyat di tempat-tempat perlindungan, yang kawasan berhimpit, tak ada makanan, tidur dalam keadaan tanpa cukup selimut dan sebagainya. Dan sekarang dah masuk ke musim sejuk, akan berlakulah pula nanti kematian demi kematian, orang tua, kanak-kanak dan sebagainya yang tidak mampu menahan sejuk. Tuan-puan sekalian, kita kat rumah aircon paling sejuk berapa? 16 darjah Celsius. Cubalah pasang paling sejuk, duduk dalam bilik, tak payah pakai selimut. Boleh tidur tak? Tak boleh tidur. Tak boleh tidur, sejuk. Sebab itu, musim-musim sekarang, kalau tak panas sangat, kita buka aircon 22. Betul tak? 23. Macam sedang elok. Subhanallah, mereka kalau musim sejuk sampai negatif. Negatif 5, negatif 6. Yang mana negatif ni tuan-puan sekalian, sama suhu macam peti air sejuk beku kita yang simpan daging ayam, ikan tu. Itu kan negatif 6, negatif 4. Berapa lama kita boleh duduk dalam peti sejuk macam tu? Berapa lama? 5 minit, 4 minit, 1 minit kita tak akan mampu bertahan. Saya pernah duduklah dalam 2 tahun lebih di negara yang 4 musim bersama suami anak-anak di Australia. Tetapi di Brisbane, Australia ni paling sejuk pun lebih kurang dalam suhu paling sejuk pun dalam negatif 1. Itu pun jarang, biasa dalam 5-4. Sejuk tak 5-4? Sejuk 5-4. Seksa, teramat seksa. Itulah musim yang paling kita paling susah nak hidup. Ambil wuduk sangat mencabar. Lepas je ambil wuduk, kita terus rasa beku. Semua nak basuh pinggan, semua mencabar. Semua rasa macam nak duduk beku dalam bilik, pasang water heater. Sebab duduk dalam suhu 5, 4, 3, bibir merekah, sakit badan apa semua. Itu pun kita duduk satu bilik, pasang water heater, anak beranak masuk, keluar sekejap, pergi tandas, terus masuk. Sebab kalau tak memang kita akan sakit, kita akan semualah tulang-tulang semua. Tak boleh bayang mereka duduk di tempat pusat penginapan dalam keadaan terdedah kepada cuaca yang begitu.
dalam keadaan tak cukup selimut, tak cukup baju sejuk. Sebab itu tak pelik ramainya banyaknya kematian sebab beku, sebab sejuk, tak tahan dengan cuaca sejuk. Kita tak boleh cakap mereka dah biasa, mereka okey. Tak, kematian yang tinggi dicatat bila berlaku musim sejuk. Mati kesejukan sangat terseksa, dan mati kebuluran. Ibu-ibu bayangkan beginilah, kita makan, kita lapar pagi ni, jangan makan lagi. Tengah hari pun jangan makan, petang jangan makan, malam jangan makan, tunggu esok. Agak-agak apa berlaku? Kita dah menggelupur, kita dah ketar dah badan kita. Mungkin kalau kita teruskan dah berbuih dah mulut kita, kita pun akhirnya tak tahan, nak makan sikit, nak makan. Tapi mereka kelaparan bukan sehari dua, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai berapa ramai yang mati kerana kebuluran. Kita mati sebab terlebih makan. Kita bukan mati sebab tak cukup makan. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ini antara berita terkini. 70% rakyat Palestin yang terbunuh merupakan kanak-kanak dan wanita. Subhanallah. Di Bandar Gaza, antara yang berlaku adalah penahanan seramai 142 kanak-kanak, perempuan, bayi dan wanita. Wanita Palestin dikurung di beberapa penjara Israel, termasuk di Damon dan juga di Heshron. Kedua-dua kumpulan itu sebelum ini mengetengahkan isu penderaan dan penganiayaan terhadap tahanan Palestin di penjara Israel. Menurut mereka, pihak berkuasa enggan mendedahkan maklumat tentang tahanan dari Gaza. Kekejaman tidak boleh diterima apabila wanita dan kanak-kanak yang sedang beratur dalam barisan untuk mendapatkan bekalan air. Ini saya baca beberapa berita terkini. Berhampiran Hospital Nasir di selatan semenanjung Gaza dibom tentera Israel semalam. Ketika wanita dan kanak-kanak sedang beratur dalam barisan untuk mendapatkan bekalan air. Bekalan air itu berhampir dengan Hospital Nasir di selatan semenanjung Gaza. Kemudian dibom dan mereka syahid di tempat yang sama. Kejadian yang amat menyedihkan apabila mayat kanak-kanak dan wanita tercampak bergelimpangan di tepi jalan, manakala darah mangsa memenuhi serata kawasan serangan. Penangkapan dan juga penderaan seksual yang berlaku di penjara-penjara antaranya adalah tahanan wanita dipukul, dimalukan, dipaksa menjalani pemeriksaan badan dalam keadaan bogel, dikurung bersendirian, dan hak asasi mereka dinafikan. Dan kebanyakan tahanan daripada semenanjung Gaza adalah tahanan yang dilayan paling teruk. Antaranya adalah mereka ditanggalkan pakaian mereka tanpa surat benang. Wanita-wanita Gaza, wanita-wanita Palestin di tahanan, mereka diminta berdiri di kawasan luar, bukan dalam bilik, di kawasan yang terbuka, tanpa pakaian, berjam-jam, berhari-hari, dan mereka tidak diberikan langsung apa-apa untuk melindungi pakaian di waktu malam yang mencengkam sejuk. Mereka dibiarkan di bawah panas, mereka dibiarkan berhujan ataupun berpanas dalam keadaan tanpa surat benang. Ini siapa? Ini adalah wanita-wanita seperti kita. Wanita-wanita yang ada rasa malu, yang sakit bila disepak terajang. Wanita-wanita yang ada maruah, yang menutup aurat dengan sempurna. Saya ada baca kisah benar. Seorang ibu, seorang wanita yang mana dia memiliki kedai roti. Dia buat roti, dia masak roti, yang dia ada pemanggang roti yang kita tengok cara lama tu, bukan macam oven kat rumah kita, tetapi pembakar roti yang dibuat daripada batu, yang di bahagian bawah besar, maksudnya muatlah kalau kita nak masuk, besar, yang mana roti tu dipanggang dengan kayu bakar. Datanglah tentera Zionis. Ibu ni ada anak kecil, ada kanak-kanak yang berusia dalam berapa bulan ataupun dah setahun lebih, ada anak kecil.
Lalu tentera ni memaksa ibu ni untuk lemparkan anaknya ke dalam oven tersebut, oven kayu api. Lalu ibu ni enggan, ibu ni memeluk anak ni sekuat-kuatnya sambil merayu-rayu kepada tentera Zionis ni. Dan siapa yang bercerita, saya tengok direct, yang bercerita adalah seorang lelaki tua yang umur lebih kurang 80 lebih. 80 lebih ke 90 lebih, lelaki yang tua sangat dah. Yang videonya tu, saya tengok video, dia cerita apa yang dia tengok masa tu dia masih kanak-kanak. Yang berlaku ketika peristiwa Nakhbah. Yang mana ketika itu dia bersembunyi di sebalik satu ruang yang tertutup, yang mana tentera tu tak perasan yang dia ada di situ. Dia berada di kedai tu ketika itu, tapi dia bersembunyi, dia masih kanak-kanak. Jadi lelaki tua ni bercerita apa yang dia lihat di depan mata, apa yang dibuat oleh tentera Zionis yang sangat brutal, yang kejam ni. Dia paksa ibu ni lepaskan sini, tapi ibu ni enggan. Ibu ni peluk juga si kecil ini, tapi akhirnya tentera ini rampas anak ni, rampas bayi ni, rampas kanak-kanak ni dan lemparkan ke dalam oven, lalu dibakar dan mati hidup-hidup dalam keadaan yang terseksa, dalam keadaan yang bersuara yang penuh dengan kesakitan. Setelah itu tentera Zionis ini menangkap wanita ini dan mereka beramai-ramai melemparkan si ibu ini juga ke dalam tempat bakaran ini. Bayangkan ya, kita kena api sikit je ujung dah sakit sangat. Kita kena luka sikit pun dah nangis sangat. Dah nangis, dah sakit. Tengok cucu kita sakit. Dan ini bukan satu dua kisah yang sebegini teruk dan seksa. Kalau kita tengok bagaimana kisah-kisah yang mereka membunuh, menyembelih dan membelah perut hidup-hidup dan mengeluarkan bayi yang dikandung oleh ibu-ibu Palestin. Dan mereka melakukan demikian di depan anak-anak mereka. Mereka lakukan demikian dengan memaksa supaya anak-anak mereka buka mata. Kalau tak buka mata akan dibunuh. Melihat bagaimana ibunya disembelih, perutnya dibelah, dikeluarkan anak-anak dalam kandungan. Dan pemerkosaan di hadapan mata dilakukan depan suami, depan anak-anak, dalam keadaan memaksa anak-anak melihat ibunya diperkosa. Dan banyak lagi situasi yang sangat menyayat hati, yang sangat menyedihkan. Tak mampu nak dibayangkan, tak mampu nak diceritakan kedahsyatan yang dilalui oleh wanita-wanita Gaza, ibu-ibu yang sama rasa sakit seperti kita, yang sama ada perasaan seperti kita. Allahu Akbar. Bila kita baca tuan-puan sekalian, ada situasi yang tak sesuai tau. Saya tengah sedih, saya tengah cerita, awak tak sesuai nak bawa notis, nak bawa benda, nak tengok keadaan, tengok situasi. Masya Allah. Allahu Akbar. Tuan-puan, muslimin muslimat, bayangkan bila saya baca kenapa tentera Zionis ini membuat perbuatan yang sangat kejam, yang sangat brutal. Paling utama tujuan mereka ialah untuk menanam rasa gerun, rasa takut, rasa trauma kepada ahli keluarga. Kenapa mereka tak bunuh saja tahanan, tetapi mereka hanya seksa. Dan bila mereka lepaskan tahanan selepas 10 tahun, selepas 20 tahun, selepas 11 tahun, tahanan yang keluar kebanyakan keluar dalam keadaan gila. Mereka pulangkan kembali kepada keluarga. Keluar dalam keadaan yang muka dah semua berubah. Ada tengok tak video wanita Gaza yang asalnya cantik, bila kembali kepada keluarga, semua muka dah cacat. Asalnya ditahan dalam keadaan sempurna, bila kembalikan keluarga, mereka potong semua jari, mereka potong telinga, mereka butakan mata, mereka potong hidung, mereka potong tangan, mereka potong kaki. Tak boleh bayang mereka potong semua tu hidup-hidup dalam penjara. Adakah mereka diberi rawatan? Tidak. Ramai mana yang mati kerana pendarahan yang tidak henti. Tujuan mereka bila dibawa pulang ke keluarga,
Satu keluarga itu akan trauma, satu keluarga akan serik, satu keluarga akan takut. Lalu mereka berhenti untuk berjuang pembebasan Palestin, pembebasan Baitul Maqdis. Tetapi tidak. Bila mereka terima ahli keluarga mereka yang dalam keadaan cacat dan keadaan gila dan keadaan sebegini dipulangkan kembali, semangat mereka untuk memperjuangkan Palestin berkobar-kobar. Mereka tujuan mereka adalah nak bagi mental torture. Bila mereka terima keluarga mereka, ayah mereka, ibu mereka yang dalam keadaan yang sangat dahsyat ini, mereka mengharapkan keluarga ni, anak-anak semua ini akan serik, semua akan ketakutan melihat keluarga yang sangat dahsyat. Mereka akan berhenti untuk berjuang. Tetapi tidak. Bahkan ada yang keluar dalam keadaan wajah yang cacat. Wanita ini bila pulang kepada keluarga, dia terus berkata, "Wahai ahli keluarga aku, kalau aku dikembalikan semula ke dalam penjara, sehingga aku melalui kembali segala seksa yang pernah aku lalui, aku sanggup demi pembebasan Palestin." Kalau kita mungkinlah sebaliknya. Serik dah, tak nak dah. Anak-anak tak perlu berjuang lagi lah. Kamu duduk diam-diam. Tak payahlah terlibat. Mak dah lalui dah semua penyiksaan. Mak tak nak kamu lalui. Tidak. Tetapi wanita ini, ibu ini balik mengobarkan lagi semangat. Menguatkan lagi semangat. Bukannya memberikan ketakutan kepada ahli keluarga supaya berhenti berjuang. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Muslimin muslimat sekalian, kita sekarang setelah sebulan, setelah 2 bulan, hari ini dah 77 hari, semangat kita memperjuangkan Palestin mula menurun. Masa awal-awal kita kumpulkan ceramah solidariti tentang Palestin, ketika itu kita nampak kebanyakan memakai warna Palestin, bendera Palestin, hitam, putih, hijau, merah. Saya bukan nak kata yang tak pakai warna, jangan kecil hati. Saya bukan kata, sebab ada ramai yang tak beli pun warna ni. Tak ada masalah tu tak pakai. Cuma saya nak bagi tahu suasana tu dah berbeza. Masa awal-awal hari tu ramai yang pakai maflar ni, ramai yang pakai. Ramai yang beli. Lepas tu dah lupa dah kat mana. Dah tak letak mana tak tahu dah. Lepas tu mungkin dah hilang dah. Maksudnya mungkin kita semangat sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Kemudian kita mula melupakan mereka. Sekarang mereka mula kembali ke rumah yang tak ada rumah dah, yang hancur lebur, yang tak ada apa-apa. Dan sekarang mereka mula meniti hari seorang diri. Saya ada tengok satu dokumentari kanak-kanak Gaza yang kematian ibu ayah dan keluarga dan tinggal dia seorang. Seorang kanak-kanak perempuan yang sangat comel sangat. Mak, ayah, abang, kakak dia semua dah mati. Dia tinggal seorang. Umurnya lebih kurang dalam 3 tahun lebih. Comel kan, 3 tahun lebih, 3 tahun 4 tahun macam tu. Dia tak bercakap. Dia tak nak bercakap dengan siapa-siapa. Dia duduk seorang-seorang. Apa yang dia buat setiap hari adalah dia melukis. Dan semua lukisan dia hampir sama. Hari-hari dia ulang lukisan yang sama. Lukisan mak dia, ayah dia pimpin tangan. Lukisan dia pimpin tangan. Lukisan mak, ayah, kemudian ada abang, ada kakak dia, kemudian ada dia. Semua pimpin tangan. Itu sahaja lukisan yang dilukis setiap hari ulang-ulang. Saya tengok dokumentari tu. Kemudian kanak-kanak ni, dia tak nak bercakap. Dia duduk seorang diri. Dia melukis hari-hari dengan lukisan yang sama. Dan dia termenung. Sampailah beberapa bulan, kanak-kanak ni mula keluar dan bermain dengan kanak-kanak yang senasib yang sama. Bermain di padang. Kanak-kanak perempuan ni main taman mainan. Tetapi apa yang berlaku pada dirinya, dia menjadi kanak-kanak yang sangat pemarah. Dia sangat memberontak. Dia bertempik kepada kanak-kanak yang lain. Dia marah. Dan dokumentari itu, dia tulis kanak-kanak ini menjadi seorang yang sangat pemarah. Dia suka bertempik. Dan dia akan marah budak-budak lain. Dia akan berkasar dengan kanak-kanak yang lain.
Sebenarnya dia tak faham mana mak dia, mana ayah dia, mana adik-beradik dia. Dia tak faham kenapa dia penuh berseorangan, kenapa dia bersendirian tiba-tiba. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, saya baca kisah ni, kisah wanita-wanita yang memimpin anak di tepi jalan, yang berlaku dalam peperangan yang sedang berlaku ni, yang pimpin anak-anak. Ada seorang wanita, dia pimpin lebih kurang 3 orang anak dia, ada yang 4 orang yang dalam perjalanan nak selamatkan diri. Kemudian ibu ni ditangkap oleh tentera Zionis. Lalu ibu ni, dia serahkan je anak dia tu yang kecil-kecil, yang darjah dengan yang lebih kecil, kepada mana-mana lelaki yang dia nampak tepi jalan. Saya serahkan anakku ini kepadamu sebab ayah dah mati, meninggal dalam runtuhan. Saya serahkan anak ni kepadamu. Maksudnya wanita-wanita Gaza yang ditangkap sekarang, yang dimasukkan penjara, serah pada anak-anak begitu saja. Serah begitu saja. Walaupun kepada orang yang tak kenal, serah kepada Allah. Allahu Akbar. Tuan-puan muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, subhanallah, Allahu Akbar. Kalau saya tunjuk gambar ni, tapi tak apalah, gambar ni kan, ini gambar wanita Gaza yang kepalanya ditutup. Wanita ni kalau tengok gambar, kalau kepala tak ditutup, kepalanya dah penuh dengan darah. Penuh darah. Satu badannya semuanya hitam legam. Sebab apa? Kesan daripada bom. Dia sedang dirawat di hospital. Kepalanya penuh dengan darah, tapi ditutup ni, ambil gambar ni. Tangannya memeluk Al-Quranul Karim. Tangannya peluk Al-Quran. Dan dia memakai tutup penuh. Wanita-wanita di Gaza sekarang, bila tidur, semua tutup aurat dengan sempurna. Sebab mereka bersedia dan mereka nak syahid dalam keadaan aurat terjaga. Mereka sentiasa bersedia untuk syahid dan mereka sentiasa menutup aurat 24 jam walaupun ketika tengah tidur. Sebab apa? Mereka nak ketika mereka syahid ataupun mereka mati dalam keadaan auratnya terjaga. Tapi apa yang berlaku di sini sekarang? Wanita-wanita hari ini, kita di Malaysia makin ramai yang dedahkan aurat. Yang dulu pakai tudung, dah makin ramai yang buka tudung. Yang dulu pakai longgar, makin ketat. Yang dulu pakai labo, makin singkat. Macam-macam fashion keluar. Sekarang ni perasan tak fashion tudung? Semua lilit leher, nampak bentuk dada. Sekarang baju makin singkat, nampak bentuk kaki, pakai legging. Bukan orang muda, orang tua pun pakai legging sekarang. Betul atau tidak? Allahu Akbar. Ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya ada tengok video yang mana ibu bapa di Palestin Gaza menjadikan Al-Quran adalah sebagai kekuatan. Al-Quran sebagai kekuatan. Yang mana Al-Quran sebagai kekuatan ni, mereka tak pernah menjanjikan bahawa mereka akan lindungi anak-anak. Ibu ada, ayah ada untuk lindungi, tidak. Mereka tak janjikan bahawa ada askar akan lindungi, ada umat Islam lain akan lindungi. Mereka hanya melatih dan menanam dalam hati anak-anak, dalam diri mereka, yang melindungi akan memberi pertolongan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pertolongan Allah itu datang dalam pelbagai bentuk, bukan hanya dengan kemenangan, tetapi dalam bentuk syahid juga adalah satu kemenangan ataupun pertolongan daripada Allah. Saya tengok macam mana seorang ayah di Palestin, dalam keadaan dia sedang membetulkan rumah, dia sedang menaikkan batu bata. Lepas tu anak-anak kecilnya sedang duduk, dia sedang cek semak bacaan Al-Quran anak-anak. Indah sekali suasana. Suasana tu kawasan yang sangat terbiar, maksudnya di bawah runtuhan. Tapi si ayah nak bina balik rumah yang runtuh. Maksudnya pasang sendiri, kita panggil apa? Pasang sendiri simen, batu bata. Di belakang ada anak kecil yang duduk sedang baca Quran. Anak ni baca kuat-kuat, si ayah, video tu si ayah sambil sedang betulkan rumah, sambil betulkan bacaan anak-anak. Maksudnya dia tak adalah minta anak kecil tu nak bina rumah.
Tetapi walaupun ayah ni sibuk membina kembali pondok ataupun tempat tinggal mereka, sambil itu masih lagi sempat mendidik, membacakan Al-Quran untuk anak-anak. Ibu-ibu sekalian, sekarang kita nak pergi kepada kesimpulan lah. Kita kena berhenti dalam pukul 12, kena berhenti dah. Kita mula tadi pukul 10.30, lebih kurang 10.20. 10.30, 11.30, pukul 12 kita habis. Sejauh mana kita bersungguh-sungguh menanam rasa cinta dalam anak-anak, dalam cucu kita tentang Al-Quran? Sejauh mana? Saya cuma kadang-kadang mak saya marah. Mak saya marah pada saya. Mak saya selalu pesan. Mak saya marah. Mak saya kata, Asma, janganlah cerita pasal mak ayah masa ceramah. Comel je. Mak ayah kami ni, mak lah, ayah dah meninggal. Ayah saya dah meninggal 6 tahun yang lepas. Mak saya selalu kata, tapi mak saya jarang dengar ceramah sebab mak saya tak ada media sosial apa. Mak saya bukan tua sangat. Umur mak saya 61. Maksudnya bukan tua sangat lah kan, 61. Ke tua sangat? Muda lagi kan. Mak saya 61, saya umur 40. Mak saya nikah umur 19. Jadi mak saya dapat, lahir saya masa umur 21. Umur 20 dapat kakak saya. Adik-beradik 10 orang kan. Cucu mak saya dalam 40 orang ke 40 lebih dah. 40 orang. Ramai kan cucu kan? Okey. Biasa cucu adalah 10 orang belas-belas. Mak saya dah masuk 40 orang dah cucu. Saya tengok 42 ke 43 macam tu lebih kurang. Ramai cucu mak, alhamdulillah. Mak saya seorang guru fizik. Bukan ustazah. Ayah saya seorang peniaga. Ayah saya buka banyak restoran. Sampai ke restoran yang ke-6. Lepas tu adalah perniagaan lain-lain lagi. Tapi mak saya bukan ustazah, tapi orang panggil dia cikgu ustazah fizik. Dia ngajar subjek fizik, admat, guru sains lah. Dah pencen masa umur 53. Alhamdulillah mak saya masih sihat. Ada yang pernah tengok saya dengan mak saya kan, gambar kan. Yang saya nak sebut, kalau orang tanya, apakah pendidikan mak ayah? Cara mak saya didik saya, adik-beradik contohnya. Bukanlah kata semua berjaya, tapi alhamdulillah semua baik-baik lah. Bukan baik-baik, bukan nak perasan baik. Maksudnya, dari satu sudut tu, boleh dilihat sebagai, saya sini sebagai anak-anak, seorang ibu bapa yang berjaya lah. Seorang ibu bapa yang berjaya mendidik anak-anak. Ada 2 orang doktor yang saya pada tu, semuanya kebanyakannya bukan sebagai luar negara tu sebagai ukurannya, Mesir ataupun Jordan. Kemudian 2 orang medik. Okey, dia begini, daripada kecil ibu bapa kami tak pernah serahkan anak-anak untuk belajar Al-Quran kepada orang luar. Semua anak-anak khatam Al-Quran dengan mak ayah. Walaupun kedua mereka bukan ustaz dan ustazah. Kedua mereka bukan ustaz dan bukan ustazah. Sebab hari ini ramai ibu bapa yang tak nak mengajar anak dengan alasan, saya tak pandai sangat, saya bukan ustaz ustazah, saya orang biasa. Saya boleh ajar sikit-sikit, saya tak mahir sangat. Sebab itu saya serah pada ustaz, pada ustazah untuk kafar sekolah. Ramai ibu bapa hari ini tak mahu mengajar anak-anak Al-Quran. Dengan alasan lain seterusnya adalah, saya kalau mengajar anak, saya bertukar jadi rasaksa, contoh. Saya tak boleh sabar mengajar anak-anak. Dan kami juga dalam proses belajar Al-Quran dengan mak ayah, bukan tak kena rotan, bukan tak kena cubit. Hanger tu banyak hanger yang patah, tak payah ceritalah. Tetapi bukan alasan hilang sabar maka mereka berhenti mengajar Al-Quran anak-anak. Ada adik-beradik kami yang ada masalah membaca. Apa tu? Yang terbalik tu, huruf semua terbalik. Disleksia. Dia paling lambat khatam. Darjah 4 tak khatam lagi, darjah 5 tak khatam lagi. Sangat susah. Saya tengok mak ayah punya sabar, setiap kali ngaji, walaupun lama, boleh habis tengah muka surat je. Sebab dia merangkak-rangkak sangat. Nak selesaikan satu-satu perkataan, sangat susah dia nak selesaikan. Dan cara mak ayah kami, setiap muka surat,
kena ulang 2 kali. Bukan sekali. Baca muka surat pertama sampai bawah, waktu yang sama juga kena ulang 2 kali. Maksudnya bila khatam, sebenarnya khatam 2 kali, bukan khatam sekali. Baca sampai bawah, tak lancar lagi kan? Ulang lagi. Semua anak 10 orang, semua khatam dengan ibu dan ayah. Tak ada seorang pun khatam dengan guru dan tak pernah buat majlis khatam apa-apa. Tak adalah gembira sangat buat majlis khatam. Daripada start mengenal huruf alibata sampailah habis khatam 30 juzuk, mesti semuanya dengan ibu dan ayah. Saya kira itulah satu pendidikan, pengorbanan dan kesungguhan ibu ayah yang paling saya fikir mungkin itulah asbab walaupun mak ayah sangat sibuk, tak sempat pun nak didik betul-betul. Tak sempat pun mak saya pun nak betul-betul fokus pada anak 10 orang. Tak pernah ada pembantu, tak pernah apa, semua urus anak sendiri, 10 orang rapat-rapat. Dan keadaan gugur lebih kurang 5-6 orang mak saya gugur. Setiap tahun pun bersalin rapat-rapat. Dengan jadi cikgu sangat sibuk. Setiap kali peperiksaan, sekali exam, mak ayah tak sempat pun nak ambil tahu tentang muka surat berapa, dah study belum, buat kerja sekolah, buat tak kerja sekolah, tak sempat pun. Faham je lah cikgu. Di sekolah yang sekolah asrama penuh, sekolah yang kejar prestasi, kelas tambahan setiap hari mak balik pukul 6 petang dengan anak kecil apa semua. Saya fikir-fikir balik, tak sempat mak ayah nak fokus pasal pendidikan betul-betul. Tetapi seingat saya daripada kecil, bila exam, mak ayah tak paksa, mak saya tak pernah suruh mesti kena skor, mesti kena cemerlang, mesti tak. Ibu ayah jenis tak kisah keputusan, tak pernah tekan anak, tak pernah letak target mesti dapat AA, tak pernah kepada semua anak. Tetapi barakah Al-Quran, saya selalu fikir barakah Al-Quran membuatkan anak-anak ada sikap bertanggungjawab atas diri sendiri. Diri sendiri yang nak cemerlang, diri sendiri yang nak belajar sungguh-sungguh, diri sendiri yang tak tidur malam sebab study walaupun masih sekolah rendah. Sampai mak marah, pukul 3 pagi duduk membaca lagi. Asma buat apa? Esok ni, alah tidur tak apalah, peksa tu tak ada apa sangat peksa. Siapa yang suruh? Tak ada pun mak ugut, ayah ugut, tetapi keinginan sendiri. Itulah yang berlaku pada setiap anak, Yang cemerlang, yang biasa, tak pernah marah. Ada keputusan yang semua fail, ada 2-3 je yang lulus, pun mak ayah tak marah sangat. Yang penting mak ayah sangat beratkan pasal Al-Quran, pasal solat, pasal aurat, pasal adab. Itu saja. Tapi paling utama Al-Quran. Keberkatan ibu bapa ajar anak Al-Quran, bahkan kalau anak itu khatam dengan ibu bapa, luar biasa. Hubungan kasih sayang, ketaatan kepada ibu ayah, ataupun rasa tanggungjawab pada diri itu bukan setahun 2. Allah akan tanam sepanjang hayat. Saya percaya sangat ibu bapa yang begini tak perlu menagih-nagih untuk anak mentaatinya. Tak perlu menagih-nagih untuk anak hormat. Tak perlu menagih-nagih untuk anak berkorban untuknya. Tak perlu bersusah payah untuk didik akhlak anak. Sebab apa? Al-Quran itu sendiri akan membentuk jati diri anak itu. Allahu Akbar. Sebab hari ini ramai ibu bapa buat tips ni tak jadi, buat tips tu tak jadi, amal doa tu tak jadi, amal doa ni. Saya banyak kata, ajar anak Al-Quran. Saya hilang sabar ustazah ajar anak Al-Quran. Itulah proses. Kalau boleh teruskan walaupun hilang sabar, tersalah pukul anak, tersalah rotan, bertempik, sampai ada wanita kata, ustazah, saya sampai koyak Al-Quran ustazah. Saya tak judge ibu ni. Saya tak tahu kata teruknya puan sampai koyak. Tak. Saya kata tak apa puan, tak apa. Itu proses. Puan jangan putus asa untuk ngajar anak Al-Quran. Puan hanya istighfar, mohon ampun dengan Allah sampai koyak aku sebab nak marah dekat anak ni. Tapi kalau puan berhenti sekarang, yang bertepuk tangan adalah syaitan. Syaitan memang tak nak ibu ayah ajar anak Al-Quran. Syaitan memang tak nak. Dia akan kacau emosi ibu ni, kacau emosi ayah ni, kacau emosi anak buat main-main. Anak ni kalau belajar dengan ustaz, elok je ngaji. Dengan mak ayah dia, main-main begitu begini. Tuan-puan sekalian, saya pun dengan suami, cik suami ada kat belakang tu, menginsafi perkara ini
Walaupun kami sebenarnya jujurnya telah terlepas kaedah ni, tetapi walaupun anak dah khatam dengan di sekolah apa semua, kami mula balik. Semua anak baca Quran daripada muka surat pertama sampai khatam dengan kami. Kami kena mula balik, kami buat balik. Walaupun anak tu dah sekolah menengah, belum terlambat. Walaupun kita kata, saya baru dengar Ustazah pun ada kesedaran. Anak saya dah khatam dah dekat sekolah, dekat kafar. Dia dah khatam dah dengan guru Al-Quran dia. Saya tak sempat Ustazah nak ngaji-ngaji ni. Bila waktu mak ayah saya ngajar-ngaji anak-anak, selepas maghrib, kalau tak siap sambung lepas isyak, kedua lepas subuh. Lepas subuh, sebelum pergi sekolah tu. Kadang tak sempat, kebanyakan tak sempat. Hujung minggu, lepas subuh, memang tunggulah. Berjam-jam ngaji tu, sampai selesai. Sampailah mak ayah puas hati. Berapa orang anak? Bukan seorang dua, 10 orang anak. Berapa lama masa yang mereka perlukan? Nak habiskan seorang-seorang. Ada serentak 5 orang, yang masih kecil tak ngaji lagi, ada serentak 6 orang. Subhanallah. Kalau saya kata ayah saya ustaz, mak saya ustazah, mungkin semua rasa tak pelik lah, ada mak ayah ustazah, bolehlah ngaji sendiri ngajar. Tak. Mak ayah saya bukan ustaz, bukan ustazah. Tetapi keinginan ibu bapa mendidik anak sendiri dengan Al-Quran. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, wahai ibu-ibu, nenek-nenek, jangan nenek-nenek rasa terlambat. Sebab nenek-nenek ada cucu. Mana cucu yang dekat, nenek ngajar sendiri. Ada yang kata nenek pun baru belajar. Saya nak tanya, nenek walaupun baru belajar, nak ngajar, kita sebut bukan mukadam, kita sebut apa? Iqra' 1, nenek boleh ngajar tak Iqra' 1? Iqra' 2? Iqra' 3? Iqra' 4? So tak ada alasan. Sebenarnya yang tak boleh mengajar adalah yang beralasan sahaja. Bila ada kemahuan, mesti ada jalan. Betul atau tidak? Walaupun nenek ni kata, Ustazah, saya ni tak boleh baca Quran lagi Ustazah. Nenek boleh baca Iqra' sampai berapa? Baru Iqra' 3. Nenek ajar cucu Iqra' 1. Sebab apa saya sebut macam ni? Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda, khairun nas, bukan khairun nas. Nabi sebut apa? Sebaik-baik. Ya. Itulah bahasa Melayu saya ingat hadis tu. Sebaik-baik di kalangan kamu. Bukan. Yang belajar Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Allahu Akbar. Saya perlukan yang depan tu je. Sebaik-baik kamu yang mengajarkan Al-Quran. Hafal hadis ni. Tapi sekarang ni jadi blur. Khairun nas ataupun khair. Dek, bukan khairun nas ma'ulin nas. Sebab baik kamu adalah orang yang paling banyak manfaat. Sebab baik kamu yang mengajarkan Al-Quran dan yang mana Aini kan PTR. Kenapa Aini tak ada duduk kat sini? Aini ada tadi kat belakang, saya jumpa. Ada. Saya nak matan hadis depan tu je, minta maaf ya. Campur-campur pening kepala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, ya, masya-Allah. Khairukum, ikut saya. Khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, Nabi kata, orang yang paling terbaik di kalangan kamu, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebab itu belajar Al-Quran sampai bila? Sampai mati. Bukan sampai, saya dah ada PhD Al-Quran, berhenti. Tak. Saya dah belajar 10 guru dah, sekarang semua ilmu Al-Quran saya dah belajar. Tetap tak boleh berhenti. Kita kena belajar Al-Quran sampai mati. Sama ada hadir kelas ataupun online ke, tetap belajar. Dulu belajar tajwid, dah mahir tajwid, naikkan sikit lagi. Belajarlah nak baca Quran sedap sikit. Lepas tu belajar apa lagi? Belajar terjemahan Al-Quran. Belajar pula tafsir Al-Quran. Belajar Al-Quran tak boleh berhenti. Sebab apa? Kita nak kita mati menjadi sebaik-baik manusia. Sebab Nabi sebut khairukum, sebaik-baik di kalangan kamu. Orang yang terbaik.
ataupun iman yang terbaik, manusia yang terbaik. Man ta'allama al-Quran, mereka yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan sentiasa mengajarkan Al-Quran. Sebab itu kita tak boleh cakap esok dah mahir baru saya ngajar, esok saya dah lancar baru saya ngajar, esok saya dah yakin baru saya ngajar. Sebenarnya kita mengajar Al-Quran, itulah kita belajar Al-Quran. Takut-takut duk tunggu nanti sampai tahap yang kita nak tu kita mati dulu. Subhanallah, ada salah satu pintu syurga namanya Babul Quran, pintu ahli Al-Quran. Kita semua nak masuk syurga. Mana amalan kita betul-betul bersungguh? Solat biasa-biasa, benda biasa, solat untuk diri sendiri, betul atau tidak? Tetapi bila kita mengajarkan Al-Quran, bukan untuk diri kita. Kita ngajar 10 orang anak, 5 orang anak, 7 orang anak. Selama anak tu baca Quran 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, pahala tak berhenti mengalir untuk kita. Itu yang Nabi SAW bersabda. Barang siapa yang mengajarkan sesuatu, lalu diikuti, diamalkan, dia mendapat pahala yang penuh tanpa mengurangi sedikit pun. Kita ngajar seorang cucu, seorang je cucu kita. Dia pun hidup 40 tahun, 40 tahun dia ngaji seminggu sekali ke, sehari sekali ke, kita dalam kubur dah. Pahala anak tu, cucu tu baca Quran, kita dapat penuh tanpa kurang, kita dapat tanpa kurang pahala anak tu, cucu tu. Dan Nabi bersabda apa tentang Al-Quranul Karim? Nabi bersabda, sesungguhnya setiap huruf diberikan 10 kebaikan. Setiap huruf diberikan 10 kebaikan. Dan Nabi kata, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Kali 10, 190. Bayangkan betapa banyaknya pahala yang kita dapat bila kita baca Quran. Dan bayangkan betapa banyaknya pahala bila kita dapat mengajarkan Al-Quran dan orang itu baca Al-Quran. Saya nak cerita kisah yang terakhir, muslimin-muslimat. Saya kan baru balik daripada Madinah. Mutawif yang bawa tu namanya Ustaz Aiman. Dia cerita kisah dia pernah bawa seorang wanita tua yang meninggal pada malam Jumaat, pada malam nisfu Sya'ban, ketika sedang sujud solat. Sujud solat di Masjidil Haram pada malam nisfu Sya'ban. Waktu sujud malam Jumaat nisfu Sya'ban, meninggal ketika sujud. Sujud, lepas tu tak bangun-bangun, lepas tu tumbang di Masjidil Haram. Orang kampung biasa, seorang makcik tua, sehat, bukan ada sakit apa-apa. Subhanallah. Bila tanya apakah amalannya, dia adalah guru Al-Quran di kampung dia. Dia ngajar Al-Quran dekat budak-budak kat kampung. Dia bukan guru yang mengajar orang dewasa, bukan mengajar hebat-hebat, tak. Ngajar budak-budak. Faham ya kalau level ngajar budak-budak ni? Maksudnya ilmu yang basic tentang Al-Quran. Kau nak ngajar orang dewasa kena ilmu tinggi sikit, betul tak? Allahu Akbar. Kita ada peluang. Bagi tahu jiran-jiran tu kat rumah tu, nenek-nenek ni, anak tu kan hantar kat saya lah, saya nak ngajar ngaji dia. Tak payah bayar, percuma. Maksudnya saya bagi tahu nak 1000 jalan. Kalau tak nak memang 1000 alasan. Kita cari seorang budak je, jiran-jiran ke, mungkin maknya bekerja, anak tak pandai ngaji, tak payah bayar. Kita kata makcik nak ngajar, anak tu esok mengaji 10 tahun 20 tahun, pahala mengalir tanpa henti untuk kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tuan-puan muslimin muslimat, alhamdulillah pukul 12 dah. Kita cerita pasal Palestin, kita cerita sikit pasal pendidikan anak-anak, kita berikan sedikit kesedaran perjuangan ibu-ibu Palestin, ayah-ayah Palestin. Kenapa mereka sangat kuat? Kerana mereka kuat dengan Al-Quranul Karim. Mereka boleh pilih untuk keluar, meninggalkan bumi Gaza, bumi Palestin. Sebab apa? Duduk di negara luar lebih aman. Tetapi kenapa mereka bertahan berada di Gaza yang sempit, kawasan yang kecil, negeri yang kecil dengan penduduk yang padat? Kerana mereka menjadikan batang tubuh mereka
perisai terakhir. Kalau mereka beranjak, nanti Zionis akan ambil lagi tanah tu, akan ambil lagi, sampai nanti semua tanah di Gaza itu akan diambil oleh mereka. Kenapa mereka tak boleh ambil Gaza? Sebab inilah penduduk Palestin, kalau istilah kasarnya, degil, yang paling bertahan. Sebab apa Zionis dah boleh ambil tanah-tanah yang lain? Apabila penduduk mula meninggalkan tanah, mula beralih, mula berundur-berundur demi keselamatan. Jadi saya dah sebut penutup kesimpulan. 3 perkara yang kita kena istiqamah membantu mereka. Pertama, berterusan doa, berterusan lagi boleh baca lagi doa kunut nazilah, baca lagi dalam setiap kali solat subuh tu boleh baca lagi kunut nazilah. Bahkan kunut nazilah bukan hanya dibaca ketika solat subuh. 5 waktu solat pun kita boleh baca pada rakaat terakhir, lepas tu angkat tangan baca kunut. Ada yang kata sekarang dah tak perlu baca. Tak, selagi mana berlaku peperangan kita boleh baca semua. Ada yang kata saya tak hafal ustazah, peringlah macam ni, tampallah dekat tiang rumah ke, dekat dinding ke, tai semayang tu biar nampak. Jadi mata bila tengok ke atas dinding sah je semayang, tak mengurangi pun pahala. Sebab nak baca kunut nazilah tu, sebab tak ingat. Faham maksud saya? Ada tiang ke, ada dinding kat rumah tu, semayang, ngadap. Masa lain tu tunduklah. Bila nak baca tu mata angkat, tak ada masalah untuk baca kunut nazilah tu. Tak mampu sebab ustazah mata makcik tak nampak ustazah, tak apa, baca selepas habis solat. Ambil kertas yang diprint tu, lepas tu bacalah kunut nazilah untuk saudara kita. Kemudian yang kedua, derma, misi berterusan lagi bagi. Bagilah lagi, tak mampu setiap hari bagi RM5 sehari, tak mampu nak bagi seminggu sekali hari Jumaat, tak mampu bagi sebulan sekali. InsyaAllah sebenarnya kita mampu, cuma kurang mahu saja. Yang ketiga apa? Teruskan boikot. Kuasa membeli ada pada orang perempuan. Mana lebih power kuasa membeli, perempuan ke lelaki? Perempuan. Suami ke isteri? Ibu ke ayah? Ibu. Kalau mak tu, kalau orang perempuan cakap dia nak boikot, memang berkesan. Kalau orang lelaki je cakap nak boikot, antara dua lagi berkesan atau tidak. Sebab orang perempuan yang akan buat keputusan. Obat gigi jenama apa? Buah gigi jenama apa? Beras jenama apa? Biskut jenama apa? Oh, suami takkan mampulah nak lawan. Kalau isteri dah cakap tak nak cek Nestle jangan, Nestle jangan. Kalau awak beli Nestle, oh suami memang takut. Dia bukan takut pasal dia takut bini dia. Awak belilah sekian-sekian. Lepas tu dia pun kata, kenapa beli shampoo jenama ni? Kenapa beli lagi pencuci jenama ni? Semua ni sekutu Amerika ni. Ni semua sekutu ni. Memang suami pun perik. Okay, awak senaraikan jenama apa saja yang boleh. Maksudnya saya sangat yakin peranan wanita dalam boikot, kalau wanita main peranan, perasan atau tidak, hari ini perniagaan yang melibatkan Amerika dan sekutu dan juga Zionis, maksudnya Israel, drop jatuh bukan juta ya, bilion. Mereka jatuh perniagaan bilion. Dan kita kena faham Amerika ni, Zionis ni, mereka adalah golongan paling cintakan dunia. Mereka nombor 1 hubung dunia. Ini golongan yang cinta dunia. Bila mereka tergugat dengan kewangan, mereka tergugat semuanya. Mereka sangat takut sebab mereka tak boleh hilang dunia. Mereka tak boleh jatuh perniagaan mereka. Mereka tak boleh. Inilah ketakutan yang paling dahsyat dalam hidup mereka. Tapi bagi kita orang Islam, kita dah diajar akhirat utama, dunia ni di tangan saja. Orang Palestin, Gaza lagilah tak kisah pasal dunia ni. Jadi sebab itu, jangan ambil remeh boikot. Kalau ada adik keluarga yang meremehkan ke, kawan-kawan meremehkan ke, kita mungkin tak boleh boikot 100%. Kita boikot 80%. Kita boikot 70%. Ada orang boleh boikot 50% je. Ada barang tertentu dia tak nak boikot. Jangan kita remehkan kalau ada orang dia tak boleh nak boikot. Adalah something tak boleh boikot. Dia kata memang sejak lahir baby lagi makan Milo contoh. Sebab saya ada jumpa kawan saya tu, dia tak boleh, dia dah cuba dah ubah, tak boleh, dia ketagih. Macam mana tu dia tanya saya. Lepas tu kawan sebelah pun jawab, tak apalah 90% boikot, satu je tak boikot. Maksudnya sebab kita tak boleh jatuh hukum haram. Faham ya?
Jadi kita hormati. Ada orang dia boikot 80%, 20% tak boikot. Ada orang semangat sekian-sekian. Jangan nak lemahkan semangat orang yang boikot 50%. Yang penting 3 perkara ni kita kena sentiasa buat. Doa, derma, yang ketiga boikot. Doa, derma, boikot. InsyaAllah buat sampai mati. Esok-esok bila Allah tanya, apa yang kamu buat ketika saudaramu mempertahankan Baitul Maqdis dan kamu tenang-tenang, aman-aman berada di negaramu, tidur lena, makan kenyang, apa yang kamu buat? Pokoknya kita boleh berhujah di hadapan Allah. 3 perkara ni kita buat. Kita doa tak berhenti setiap kali lepas solat. Kita menderma dan kita buat boikot, menahan hawa nafsu kita. Walaupun barang tu kita suka, jenama tu kita suka, produk tu kita suka. Mana yang kita dah beli, makanlah, habiskan, jangan buang. Mana beg dah beli jenama-jenama mereka tu, pakailah, takkanlah nak bakar pula. Saya tak bakar, saya bagi orang. Dah orang tu pula pakai. Sendiri pakai je lah. Takkan nak bakar kereta yang Amerika punya. Saya lepas ni nak beli yang, saya nak tukar semua yang Korea punya ke yang sini. Jadi tuan-puan sekalian, apa yang dah ada teruskan pakai. Janganlah pula kita nampak ada orang bawa handbag jenama Amerika. Amerika sekutu pakai handbag. Mungkin dia dah beli 2 tahun, betul tak? Ada yang kata, Ustazah saya dah takut bila handbag ni kan saya sorok, takut orang kata saya sekutu Amerika pula. Allahu Akbar. Jangan sampai putus silaturahim, menghina, merendahkan, memberi tekanan, buat apa yang bukan termampu, sehabis mampu. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. InsyaAllah kita bertemu lagi pada majlis ilmu yang lain. Alhamdulillah sekarang ni kerap. Terima kasih orang Melaka. Terima kasih kepimpinan Melaka, Kerajaan Negeri Melaka. Oh takbir, Allahu Akbar. Kerana Masya Allah sangat memberikan ruang yang luas kepada saya secara khususnya. Sebenarnya dah ada banyak negeri juga yang tak terima saya. Wallahu alam, yang saya tak boleh masuk. Tetapi Alhamdulillah, mudah-mudahan Melaka terus boleh menerima. Sampai saya rasa hampir sebulan sekali dah masuk Melaka. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf salah dan silap. Sabar, tunjuk-tunjuk je pada sekeliling. InsyaAllah semoga kita semua berkumpul kembali ya Allah. Kumpulkanlah kembali di syurga Firdausmu ya Allah, tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah syurga-Mu buat ibu bapa kami ya Allah, buat suami dan pasangan kami ya Allah. Kurniakanlah syurga-Mu buat anak-anak kami, cucu kami ya Allah. Kurniakanlah syurga Firdaus-Mu ya Allah buat adik-beradik kami ya Allah, buat sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah syurga Firdaus buat seluruh para pejuang agama-Mu ya Allah, para syuhada ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang barakah buat kami ya Allah. Kami boleh berkorban harta, berkorban masa, tenaga ya Allah buat agama-Mu ya Allah. Jadikanlah kami wanita yang dermawan ya Allah, yang memberikan infak dan wakaf dengan apa yang kami ada ya Allah, dengan duit dan juga dengan emas yang kami pakai ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami bidadari syurga-Mu ya Allah, dan menjadi penujuh hati, penujuh mata suami kami ya Allah, menjadi ibu yang menyesali buat anak-anak kami ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat sekalian, di luar sana ada gerai jualan yang kami bawa daripada Galeri Saudara Asma. InsyaAllah setiap pembelian adalah satu bentuk sumbangan kalian kepada gerak kerja dakwah dan amal yang kami usahakan di bawah perkampungan Al-Hijah Yayasan